Assalamualaikum dan hai Cik Putri. Terima kasih kerana sudi ditemu bual oleh saya. Waalaikumsalam. Hai Syafiqah. Terima kasih sebab sudi terima saya untuk terima dan memilih saya untuk di-interview pada hari ini. Baiklah, boleh kita teruskan kepada soalan-soalan yang akan saya tanya? Boleh? Baiklah, soalan yang pertama, boleh tak Cik Putri ceritakan serba sedikit berkenaan latar belakang Cik Putri? Saya start dengan saya punya nama lah. Nama penuh saya, nama diberi Putri Saratul Azhar binti Tuan Ali. Awak boleh panggil saya Puteri ataupun orang lain pun boleh panggil saya Puteri juga. Saya berusia 23 tahun dan saya seorang usahawan, bukan usahawan lah, tak tahu cakap usahawan ke apa ke, tapi saya seorang jurugambar yang bidangnya di dalam bidang perkahwinan dan juga bidang event management lah. Okay, jadi saya berasal daripada Kuala Kangsar Perak dan saya menetap di Kuala Kangsar Perak. Saya merupakan student juga, saya merupakan student di Universiti Utara Malaysia dan saya telah menceburi bidang fotografi ni tak silap saya sejak saya umur 16 tahun dan saya mula berniaga buat sebetul-betulnya waktu saya umur 20 tahun tak silap saya. So itulah serba sedikit tentang saya dan juga saya punya kerjaya. Baiklah, apakah produk ataupun perkhidmatan yang Cik Putri tawarkan? Okay, sebagai seorang fotografer, saya tak banyak tawarkan produk tapi saya menawarkan servis. Saya lebih kepada servis, iaitu perkhidmatan lah, di mana saya mengambil gambar orang kahwin. Gambar orang kahwin dan saya bagi servis yang mana servis tu saya ambil gambar mereka waktu mereka kahwin dan produk yang saya hasilkan adalah gambar yang saya ambil sendiri itulah. Selepas tu saya akan contoh kalau ada saya punya pelanggan saya, customer saya ambil package yang foto dan juga foto, album dan juga frame. Album dan juga frame tu adalah saya punya produk. Saya punya produk yang saya keluarkan. So, tiga saja yang saya keluarkan produk saya, iaitu gambar saya, hasil gambar saya punya album dan juga saya punya frame. So, itulah apa yang saya tawarkan dalam company saya. Apakah sebenarnya yang membuatkan Cik Putri cenderung untuk menjalankan perkhidmatan ini? Okey, kecenderungan saya adalah disebabkan diri saya sendiri. Di mana saya orang kata seorang wanita lah kot. Seorang wanita sebab kita dah berusia kan. So, saya seorang wanita yang mana saya tak suka masa saya diganggu orang lain, diatur. Lepas tu saya tak suka bekerja dengan orang, saya tak suka diarahkan. Jadinya saya cakap dekat diri saya sendiri, kalau saya tak suka benda-benda macam tu, kenapa jadinya saya kena pilih salah satu jalan di mana jalan tu ataupun kerjaya tu saya boleh dapatkan income untuk saya, pendapatan untuk diri saya, untuk keluarga saya dan juga untuk masa depan saya. Jadinya kecenderungan saya yang tak suka bekerja dengan orang dan tak suka masa saya diatur. Itulah yang membuatkan saya rasa lebih untuk masuk ke dalam dunia fotografi ni dan teruskan untuk berniaga, insyaAllah. Soalan seterusnya, apakah strategi perniagaan yang digunakan Cik Putri sepanjang membangunkan perniagaan ini sehingga mampu bertahan sehingga berjaya lah, orang cakap berjaya sehingga kini? Alhamdulillah. Okay. To be honest, saya tak rasa berjaya yang macam mana orang lain nampak. Saya masih lagi ada satu target yang mana saya belum capai target tu. So jadinya dalam perniagaan saya bukanlah cakap saya tak ada strategi, tapi saya tak ada strategi yang khusus. Sebab apa? Sebab berniaga ni kita kena ikut juga trend semasa. Di mana trend semasa tu tak sama macam kita, contoh kalau saya sekarang 2022, trend semasa sekarang mereka lebih banyak menggunakan TikTok untuk
cara marketing, betul tak? Sekarang banyak yang guna TikTok kan. Orang lain dah guna TikTok, takkanlah saya nak pergi print flyers, pergi letak kat kotak-kotak surat. Benda tu masih relevan, tapi bila kita nak, macam ni, bila kita print flyers bagi letak kat sampul surat, letak kat kotak surat rumah orang kan. So benda tu akan makan kos, makan masa, lepas tu makan lagi tenaga kerja. So jadinya bila dah ada medium social media ni, strategi saya adalah kita guna social media sebaik-baiknya. Kita manfaatkan apa yang ada pada diri kita, contoh handphone, laptop, tablet semua tu, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita dapatkan customer. Okay. Yang kedua yang saya amalkan adalah public relation, which is public relation tu maksudnya kita punya hubungan dengan customer tu. Sebab saya menawarkan perkhidmatan, jadinya kalau buruk kami punya tawaran tu, kami punya servis tu, buruklah nama company kami, buruklah segala-galanya kita tak ambil. Lagi-lagi sekarang kan zaman benda viral, salah sikit je viral, sana nak viral sini sana. Dekat situ kita punya communication dengan pihak customer kita kena jaga. Kalau customer cerewet macam mana pun, kita tetap cerewet ke, marah kita macam mana ke apa ke, gelabah macam mana pun customer tu, kita kena sentiasa cakap, kena sentiasa senyum, tenang. So yang ketiga, strategi saya yang ketiga adalah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan tu semua orang tahu yang jiwa muda ni nak beli macam-macam. Ada duit je nak beli sana, nak beli sini kan. Tapi saya cuba untuk mengawal diri saya, di mana duit yang saya dapat tu, hasil daripada fotografer tu semua tu, saya cuba untuk tak guna sampailah saya dapat rolling modal balik. Waktu first saya berniaga dulu, saya ambil langsung upah untuk diri saya, which is package yang saya tawarkan tu memanglah ada sekali upah kan, tapi upah yang saya ada tu saya tak usik. Sebab apa? Saya nak rolling modal tu cepat. Bila saya dah rolling modal tu cepat, saya dah tolak berapa upah saya, berapa banyak job saya ada, barulah saya usik saya punya keuntungan tu. Tapi keuntungan tu pun saya usik bukan untuk diri saya, tapi untuk saya beli barang-barang keperluan baru, barang-barang kamera yang baru, aksesori dia ke kan. So untuk bayar license, adopt ke, pergi masuk kelas fotografer ke, kelas bisnes ke. So dekat situ pengurusan kewangan tu sangat-sangat penting bagi seorang usahawan yang baru nak bermula. Kalau rosak disiplin di bahagian kewangan, rosaklah company itu sendiri. Kita takkan dapat bertahan lama. Okey, begitu. Jadi terdapat 3 strategi yang Cik Puteri gunakan dalam perkhidmatan yang Cik Puteri sediakan. Okey, jadi kita beranjak ke soalan yang seterusnya. Soalannya berbunyi begini. Okey, seperti yang saya tahu, Cik Puteri merupakan seorang mahasiswi di Universiti Utara Malaysia, merupakan seorang pelajar lah, dikira seorang pelajar dan juga seorang usahawan pada masa yang sama. Jadi bagaimana Cik Puteri membahagikan masa antara belajar dan juga pekerjaan, usahawan, menjadi seorang usahawan tu? Soalan yang saya selalu dapat, dan juga soalan yang saya selalunya student tanyalah, macam mana nak uruskan masa, macam mana Puteri bahagikan masa antara belajar dan juga bekerja. So saya senang je, kalau awak rasa awak boleh buat 2 benda dalam satu masa, teruskan. Tapi saya syorkan untuk kita sebagai seorang pelajar, untuk buat dua benda dalam masa sama. Maksudnya belajar tu belajar, berniaga tu berniaga, tapi pengurusan masa tu kita sendiri nak aturkan macam mana. Contoh macam saya, kita belajar di Kedah, hari bekerja weekdays untuk Kedah adalah hari Ahad sampai hari Khamis, dan Jumaat Sabtu tu cuti. Jadinya Ahad sampai Khamis tu saya fokus kelas. Saya siapkan assignment saya masuk kelas, saya masuk event apa yang ada di UUM, saya punya latihan ke apa ke, semua saya masuk di hari Ahad sampai Khamis tu.
Kecuali kalau hari Selasa UJM dia ada hari khas dia, which is hari khas tu hari Selasa tu tak ada kelas. So hari Selasa tu saya mesti dah siap, lepas tu tak ada event ke apa ke, saya akan buat sikit kan fotografer, and then kita ada editing post, maksudnya lepas tak gambar tu kita ada untuk edit gambar customer kan. So waktu tu saya gunakan untuk edit gambar customer. Ataupun contoh saya tak ada gambar semua dah habis apa ke, saya ambil masa hari Selasa tu untuk saya treat diri saya macam self apa orang panggil apa tu, me time. Orang sekarang panggil me time. Me time pergi shopping ke, pergi tengok view ke apa ke kan. Kita ke soalan yang seterusnya. Apakah perancangan Cik Puteri berkenaan dengan studio Cik Puteri sendiri pada masa yang akan datang ataupun pada masa hadapan? Sama ada nak buka satu lagi cawangan di negeri lain ataupun di negeri sama, kembangkan cawangan atau bagaimana? Silakan. Okay, untuk perancangan future future planning, insya-Allah saya tak ada macam mana cakap tak ada exactly future planning yang betul-betul lah, tapi saya bermula daripada tahun 2019 di mana waktu tu saya seorang diri dan waktu 2020 saya berjumpa dengan cikgu fotografi akademi, tim saya yang kedua, iaitu tim tu memang dah sangat-sangat besar. Saya dah ada alhamdulillah satu Malaysia saya dah cover, kecuali Sabah Sarawak tak masuk lagi sebab saya tak jumpa lagi kru di sana. Saya tak dedahkan lagi diri saya di sana, tapi dah pernah jejak dah di Sabah Sarawak. So insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh masuk, kalau tak ada kita doakan kita boleh masuk. Okay, next saya ada tim Azim Kayu. Azim Kayu tu tim tu saya baru jumpa tahun 2021. Saya 2021 di mana tim tu saya dan saya berkolaborasi dengan Azim untuk guide mana-mana apa orang kata mana-mana fotografer yang nak berkecimpung dalam dunia fotografer dan nak mahirkan lagi skill mereka di dalam bidang fotografi ni lah. Okay, so untuk bila saya dah ada, setakat ni saya dah ada 3. Satu main saya adalah Putra Air Studio dan 2 tu Azim Qayyum dan juga CPA Cikgu Fotografi Akademi. Saya panggil CPA. CPA adalah team collaboration saya, di mana saya punya CPA, saya insyaAllah kami akan buka kelas fotografi untuk mana-mana orang yang berminat nak masuk kan. So kami akan tour daripada contoh kami start daripada Kedah, lepas tu kami akan naik ke Perak ke Selangor ke sampailah habis satu seluruh Malaysia. Okay, itu perancangan yang pertama lah di dalam Cikgu Fotografi Akademi. Dan juga tim Azim Qayyum ni insyaAllah kami akan buka satu house studio, orang panggil house studio, yang mana studio tu kami akan buat untuk photoshoot, gambar-gambar model ke, gambar-gambar studio raya ke, studio family ke. So, dan di situ juga kami akan develop kami punya team di sana lah, dan kami akan kumpul semua kru, semuanya berkumpul sana. Jadinya lebih mudah untuk kami buat kerja. So itulah setakat ni cuma ada 2 perancangan lah future planning, iaitu first kelas fotografi kelas, yang second kami akan buat studio house. Jadi apa tips-tips yang boleh Cik Puteri kongsikan untuk siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkecimpung dalam bidang keusahawanan ni? Okey, apa harapan saya untuk bakat usahawan kita ni adalah saya berharap akan lakukan sesuatu perniagaan tu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita dah walaupun syarikat kita enterprise, walaupun syarikat saya enterprise, jangan beranggapan bahawa alah syarikat aku enterprise je, nak buat sudah nanti matilah kecil tu kalau tak renew SSM, matilah dia, cukuplah, tak payah dah kan. So bagi saya jangan buat kerja, kalau boleh jangan buat kerja separuh jalan. Melainkan lah kalau ada benda-benda yang kita tak dapat nak elakkan, itu saya boleh kita pilihkan lah. Tapi untuk student saya sangat galak
pada saya. So, kita berniaga kena kreatif, kena fikir sesuatu yang luar daripada kotak. Okay, kita dah ada skill tu. Contoh, kita ada skill untuk typing skill, kita ada typing skill. So, typing skill tu awak boleh gunakan untuk apa? Untuk buat copywriting, untuk buat business copywriting kan. Copywriting memang sangat-sangat sekarang ni memang sangat high demand. Sebab apa? Sebab kita dah banyak local brand yang mana mereka memerlukan marketing strategies ataupun marketing strategies yang based on social media yang membuatkan para viewers minat dengan posting tu. So, keep on digging yourself. Maksudnya keep on digging yourself, cari apa yang ada pada diri awak, cari betul-betul business ataupun dropship ke agent yang betul-betul boleh orang kata macam mana, bagi keuntungan pada diri awak, pada keluarga awak, pada future awak. So, next bila kita dah involvekan diri kita dalam dunia perniagaan ni, bila orang kata senanglah berniaga, ada duit ke sana sini, berpergi sana sini. Tak. Bagi saya tak. Berniaga ni adalah satu proses yang mana kita kena lalui sendiri. Di mana saya sekarang dah tahun yang ke 2019, 20, 2022. Dah. Tahun yang keempat. Tahun yang keempat saya dalam perniagaan fotografi. Jujur saya katakan, tahun yang pertama tak ada seorang pun kenal saya. Tak ada seorang pun tahu yang saya ni adalah fotografer. So, bila orang tak kenal kita adalah disebabkan diri kita sendiri. Bukan sebab orang tu tak nak kita. Kita yang tak buka mulut tentang perniagaan kita. Jadinya, kita nak orang kenal kita, kita kena buka mulut. Berniaga kena buka mulut. Tak boleh malu. Apakah cabaran ataupun kenangan yang paling Cik Puteri tidak boleh lupakan sepanjang memberikan perkhidmatan sebagai fotografi? Dan satu lagi, apakah bagaimana Cik Puteri nak kembalikan semangat individu ataupun usahawan yang telah jatuh untuk mulakan balik perniagaan mereka? Silakan. Okey. Cabaran cabaran banyak. Dunia fotografi ni banyak cabaran dia, tapi paling yang saya tak dapat lupakan cabaran adalah saya single fotografer. Saya single rumah fotografer. Saya nak pergi mana-mana pun saya bergerak sendiri. Saya ke Kedah sendiri, saya ke KL sendiri. Apa sebab kita seorang. Kru kita yang lain kita dah hantar dah pergi tempat-tempat lain. So, saya sendiri perempuan, saya kena pergi berjalan jauh seorang-seorang. Itulah cabaran saya. Jadi, saya boleh katakan bahawa Cik Puteri ni merupakan seorang yang sangat profesional dan sangat seseorang yang mampu mengawal keadaan dan mampu mengawal perasaan pada masa yang sama. Jadi saya kira sebentar tadi merupakan soalan yang terakhir. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Puteri kerana sudi meluangkan masa dan memberi penjelasan atas soalan yang saya kemukakan. Terima kasih. Okey, saya tak nak cakap terima kasih. Apa yang saya kongsikan tadi tu yang baiknya semua datang daripada Allah, yang tak elok, yang ataupun kata-kata yang saya terkeluar, terhati ke apa ke, semuanya datang daripada kesilapan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya juga nak ucapkan terima kasih sebab sudi interview saya yang tak seberapa ni.